Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid kelas Najihin. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada minggu ini dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Adakah anda sudah bersedia? Ya, sekiranya anda sudah bersedia, Alhamdulillah. Okey, buat murid-murid yang tak pernah melakukan tugasan anda, insaflah diri anda. Anda akan berdepan dengan saya sehingga bulan Mac 2022. Jadi, fikirkanlah tentang diri anda bagi mereka yang pernah wujud dalam PDPR. Okey murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini dengan standard kandungan 3.9 menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastra dan bukan sastra yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Dengan standard pembelajaran 3.9.1 menulis tentang ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis. Manakala kriteria kerja yang kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat melengkapkan satu ulasan secara berpandu dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran, di sini saya tampilkan sekali lagi panduan membuat ulasan kepada anda. Ini ialah rangka membina ulasan yang baik untuk anda ikuti. Okey, seterusnya. Pada langkah yang mula-mula, jom kita sama-sama membaca buku teks pada halaman 128 dengan tajuk Satu Murid, Satu Pokok. Pada hujung minggu yang lalu, murid tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Balin mengadakan program Satu Murid, Satu Pokok. Program itu diadakan bersempena dengan Minggu Alam Sekitar. Semua warga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Balin terlibat bagi menjayakan program yang julung kali diadakan. Ini ialah petikan dalam buku teks pada halaman 128. Saya harap anda dapat membaca petikan ini sehingga ke titik barisan terakhirnya, iaitu okey, anda dihendaki membaca petikan ini sehingga selesai pada perenggan akhir. Setelah mereka bekerja sehari suntuk, semua pokok itu berjaya ditanam. Selepas beberapa bulan, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik dan udara persekitaran juga nyaman. Awak tengok dalam ada perbualan gambar di bawah ini. Kawan-kawan ulaskan kebaikan program Satu Murid, Satu Pokok. Dan inilah yang anda perlu lakukan pada hari ini. Berkaitan dengan petikan ini, awak kena buat ulasan tentang kebaikan program Satu Murid, Satu Pokok. Jadi dalam petikan ini terdapat lebih kurang 4 kebaikan program Satu Murid, Satu Pokok. Okey, jom kita mulakan mencari apakah kebaikan program Satu Murid, Satu Pokok ini di dalam petikan. Okey murid-murid, langkah pertama kita perlu mencari idea tersurat. Apa itu idea tersurat? Ialah idea yang ada dalam petikan. Awak gariskan idea tersurat ini untuk anda merangka jadual dalam langkah kedua selepas ini. Jadi kita perlu cari idea tersurat dalam petikan. Okey, pada hari Minggu yang lalu, murid tahun 6, ini perenggan pertama, awak ada nampak tak idea tersurat dia? Ya, di sini tidak ada maklumat idea tersurat tentang kebaikan program Satu Murid, Satu Pokok. Jadi kita rujuk kepada program perenggan kedua. Aktiviti ini diadakan untuk menghijaukan kawasan sekolah. Ya, kita jumpa di sini untuk menghijaukan
kawasan sekolah. Inilah idea tersurat yang pertama. Selain itu, udara di sekolah akan menjadi nyaman. Kita jumpa lagi idea tersurat yang kedua. Udara di kawasan sekolah menjadi lebih nyaman. Dua idea tersurat. Ada lagi. Kawasan sekolah juga menjadi lebih cantik dan indah. Okey, kita jumpa di sini 3 idea tersurat pada perenggan kedua. Perenggan ketiga. Kita tengok perenggan ketiga. Adakah idea tersurat? Pada hari itu, semua murid tahun 6 membawa pokok yang dibeli atau disemar. Setelah sampai di sekolah, murid berkumpul di dewan utama. Okey, cuba sampailah akhir awak baca. Cikgu Juiha menasihati mereka supaya berhati-hati agar tidak berlaku kecederaan. Adakah manfaat kebaikan program satu pokok satu murid dalam perenggan ketiga? Tidak ada. Jadi, tidak ada kebaikan dalam perenggan ketiga. Kita baca perenggan keempat. Selepas itu, mereka mula membuat lubang. Mereka memasukkan kompas ke dalam lubang sehinggalah ayat terakhir bahan kimia. Ada manfaat, kebaikan. Program satu murid satu pokok juga tidak ada dalam perenggan ke 1, 2, 3, 4 ini. Okey, kita pindah kepada perenggan yang ke-5. Mereka menanam pokok di kawasan yang dikaskan mengikut kelas masing-masing. Untuk memilih pokok bukanlah mudah. Sehinggalah ayat yang terakhir, kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan seperti pokok senang. Ada di sini ayat kebaikan dia, ya, ada di sini. Meredupkan kawasan sekolah. Itulah kebaikan dia. Kita teruskan kepada perenggan yang seterusnya untuk mencari kebaikan ataupun manfaat. Untuk memastikan pokok itu sentiasa subur, mereka menggunakan penghalau organik. Penghalau ini mampu menghalang serangga seperti semut dan belalang yang suka merosakkan anak-anak pokok yang baru ditanam. Ada tak kebaikan program satu murid satu pokok dalam perenggan ini? Tidak ada. Abaikan. Pergi perenggan yang terakhir. Setelah mereka bekerja sehari suntuk, semua pokok itu berjaya ditanam. Selepas beberapa bulan, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik dan udara persekitaran yang nyaman. Ada di sini manfaat program satu murid satu pokok? Ya, ada. Iaitu kawasan sekolah menjadi lebih cantik dan udara persekitaran yang nyaman. Itu bermakna kita jumpa 4 idea tersurat. Sudah jelas? Okey, jom kita buat langkah kedua. Langkah kedua awak dikendaki membina jadual ulasan. Okey, jadual ulasan awak dah bina macam saya tunjukkan di sini. Yang pertama, menghijaukan kawasan sekolah. Yang kedua, udara persekitaran menjadi nyaman. Yang ketiga, meredupkan kawasan sekolah. Keempat, kawasan sekolah menjadi lebih cantik. Di sini, saya sediakan untuk anda, tak payah nak fikir-fikir panjang lagi. Idea tersurat dah saya keluarkan untuk anda. Yang pertama, menghijaukan kawasan sekolah, itu idea tersurat. Tersirat dia mewujudkan suasana yang tenang dan harmoni. Awak dah tak perlu nak fikir idea tersirat. Saya dah keluarkan untuk anda. Tugasan anda menjadi lebih ringan hari ini. Saya dah keluarkan idea tersirat. Saya takut awak tak mampu nak mengeluarkan sebab awak kan cakap pening, penat. Okey, saya dah keluarkan idea tersirat ni. Kalau tak boleh lagi buat kerja hari ni, saya tak tahulah macam mana. Okey, udara persekitaran menjadi nyaman. Idea tersiratnya menjamin kesihatan dan menjadi otak lebih cergas. Yang ketiga, ada tersurat meredupkan kawasan sekolah. Ada tersirat dia mengurangkan panas dan mewujudkan suasana yang selesa. Dan ada tersurat keempat, kawasan
sekolah menjadi lebih cantik dengan idea tersirat, menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Bermakna idea tersurat saya dah berikan, idea tersirat juga saya diberikan untuk anda. Jom kita tengok ke langkah ketiga. Ya, langkah ketiga membina ulasan. Saya dah bagi kepada awak 3 peringkat. Awak hanya pindahkan maklumat dalam jadual yang saya berikan tersebut ke dalam perenggan ini. Saya dah tulis perenggan pertama, petikan tersebut menunjukkan tentang apa? Tentang kebaikan program satu murid satu pokok. Melalui program ini banyak memberikan manfaat kepada kita. Titik, lengkapkan program isi tempat kosong tersebut dengan jawapan yang saya berikan tadi. Okey, antaranya program ini dapat isi surat tersirat 1, ambil dalam jadual, pindahkan. Isi tersirat nombor 1, pindahkan. Sehinggalah kepada akhir sekali program ini memberi kebaikan, iaitu isi tersurat keempat untuk isi tersirat 4. Maka akhirnya awak tulislah kesimpulan juga saya berikan kepada anda. Tak perlu awak nak fikir lagi tentang kesimpulannya. Kesimpulannya, program satu murid satu pokok dapat memberikan pelbagai manfaat dan harus dijayakan dengan jayanya. Lengkaplah ulasan awak secara berpandu hari ini. Okey, langkah keempat. Tak reti-reti nak tulis dalam buku tulisan anda, tulisan karangan anda, dan seterusnya hantarkan tugasan kepada saya. Ini langkah keempat. Tolong tulis dalam buku karangan, hantar kepada saya. Langkah kelima. Ya, langkah kelima pada hari ini, semoga pembelajaran pada hari ini memberi manfaat kepada anda. Semoga anda sentiasa ceria selalu. Salam sayang daripada saya, Cikgu Zarul Niza Osman.